Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam respon SD kali ini kita bicarakan tentang kisah seekor ikan. Jenis ikan ni tiba-tiba popular. Namanya tak lain tak bukan ikan siakap. Dulu biasa dalam pantun kan, siakap senohong kan gelama kan dui kan. Bercakap bohong lama-lama jadi pencuri. Ada sikit kaitan lah dengan isu diviralkan baru-baru ini, iaitu bagaimana pemilik restoran terapung yang terbabit dalam isu hidangan ikan siakap berharga lebih RM1,000 di Taman Johor Forest khas Kilim, Langkawi diberi masa 5 hari untuk membuat penjelasan mengenai kos operasinya. Pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN NHP Kedah memaklumkan penjelasan itu perlu diberikan sebelum 11 November 2021. KPDN NHP telah mengeluarkan notis kepada pemilik restoran berkenaan ketika tinjauan pegawai KPDN NHP pada 5 November yang lalu, dan penjelasan perlu diberikan dengan keadaan segera. Segala maklumat yang diberikan akan dianalisis mengikut kaedah di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Antara keterangan yang diperlukan termasuk penyata kewangan syarikat selama 3 tahun dan harga-harga hidangan yang lain. Dan kes ini diklasifikasikan sebagai dalam siasatan. Dan dalam pada itu, tuan-tuan sekalian, notis itu bagaimanapun tidaklah bermakna pemilik restoran terbabit sudah melakukan kesalahan. Dia masih lagi di peringkat siasatan. Beberapa hari lepas tular mengenai kumpulan pelancong yang mendakwa dikenakan bayaran sebanyak RM1,196.80 untuk ikan siakap seberat 7.48 kg yang dipesan oleh mereka. Namun, pemilik restoran menegaskan bahawa ikan itu biasanya tidak dijual, tapi dipelihara sebagai sebahagian pertunjukan untuk tontonan pengunjung-pengunjung restoran. Malahan harga bagi ikan siakap terbabit juga sudah dinyatakan dalam menu. Betul ke? Macam confused je. Tapi nasihat saya lah, ingat adab berjual beli. Pertama, berterus terang tentang keadaan harga barang yang dijual. Kedua, beramah mesra, bermanis muka. Ketiga, berpakaian kemas menutup aurat. Keempat, menjaga hati pelanggan. Kelima, sempurnalah sukatan dan timbangan kita. Jangan ada dakwa-dakwi, jangan ada tersembunyi pula. Dan kemudian barangan tu pastikan berkualiti. Berterima kasih setelah selesai urusan. Jujur dalam berniaga. Kalau boleh, lebihkan timbangan, jangan kurang. Dan jauhkan daripada unsur-unsur riba. Dan yang paling penting, tuan-tuan dan sekalian, jauhkan daripada unsur-unsur penganiayaan. Buat pelanggan, semak betul-betul, ambil tahu tentang harga. Dan buat peniaga, biarlah terus terang, telus tentang keadaan harga, saiz ikan dan sebagainya. Kerana jika tidak, kita seolah-olah menganiaya orang lain. Dalam satu riwayat menggambarkan betapa doa orang yang dizalimi dibenarkan oleh syarak. Justru hidup di dunia ini jangan sesekali kita cuba menganiaya orang lain. Malahan Allah SWT sebagai Tuhan pun mengharamkan diri dia dalam melakukan kezaliman. Dalam satu hadis qudsi, Allah SWT berfirman yang bermaksud, wahai hamba-hamba aku, sesungguhnya aku mengharamkan aku melakukan kezaliman. Dalam surah An-Nisa ayat 148 yang bermaksud, Allah tidak suka kepada perkataan-perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus terang untuk mendedahkan kejahatan orang, kecuali orang yang dianiayakan. Dan ingatlah, Allah sentiasa mendengar, lagi maha mengetahui. Ingatlah, doa orang yang teraniaya termasuk dalam golongan doa yang pasti dimakbulkan Allah. Maka apa saja doa yang mereka panjatkan, sama ada bermaksud baik atau sebaliknya, akan dimakbulkan oleh Allah SWT. Ingat, jangan kerana ikan siakap maka kita melakukan dosa dan akhirnya kita diseksa di dalam api neraka. Itu saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.